Itu adalah antara highlight dalam nadi bola pada malam ini. Antara gol yang dapat kita saksikan dalam perlawanan yang dilangsungkan buat pertama kalinya musim ini untuk Seri Pahang. Mereka berdepan dengan pasukan yang baru-baru ini telah berjaya mencipta sensasi menerusi kemenangan besar ke atas antara favourite dalam tournament iaitu pasukan PFC. Berjersey merah itu adalah pasukan pelawat iaitu PJ City. Tapi mereka berdepan dengan pasukan Pahang yang begitu bersemangat sekali. Begitu mengujakan sekali corak permainan mereka adalah untuk cuba mendapatkan kemenangan di hadapan penyokong-penyokong sendiri. Tetapi kena ingat bahawa lawan mereka juga berhasad untuk mencari kemenangan iaitu momentum kemenangan selepas mereka mencatat kemenangan yang besar. Perlawanan ini dilangsungkan di mana lagi kalau bukan di Stadium Darul Makmur. Inilah rembatan yang dihasilkan daripada luar box yang gagal diselamatkan oleh penjaga gol pasukan PJ City Kalamunah Al-Hafiz. Manel Hidalgo dengan rembatan kaki kiri daripada luar box. Jarang-jarang sekali on the run jaringan yang dapat dihasilkan, yang dapat kita saksikan dalam tournament dan juga di Liga Super dan juga di Liga tempatan ini. Apapun semangat yang ditunjukkan oleh pasukan pelawat, memang tidak boleh disangkal lagi dan ini juga adalah salah satu daripada gol yang boleh diibaratkan sebagai goal of the week, bukan goal of the month ataupun goal of the tournament sebab kita dapat menyaksikan satu percubaan yang sebenarnya tidak dikira sebelum itu jaringan yang dilakukan oleh pasukan PJ City, tetapi apapun semangat yang mereka tunjukkan tetap membara untuk mendapatkan satu gol untuk dibawa pulang dan akhirnya mereka berjaya juga. Assalamualaikum, salam sejahtera, anda bersama dengan saya. Betul, anda bersama dengan saya, Zainal Abidin Raub, dalam program Nadi Bola. Sebab kita bagi cuti kepada Pak Long Ampar, sebab juga kerana sebelum ini dia banyak buat tarawih 8 rakaat saja. Malam ini kita bagi Chan untuk dia buat 20 rakaat, pastikan dia habiskan termasuk dengan witir. Jangan lupa ya Fizal. Terima kasih kerana memberikan ruang ini kepada saya untuk bersama dengan anda menerusi program Nadi Bola selama lebih kurang sejam kita akan bersama. Bukan saya seorang, seperti biasa saya akan ditemani oleh rakan pengulas saya, tak lain tak bukan. Dah berapa Ramadan dah, rambut tak tumbuh-tumbuh lagi sampai ke hari ini. Awi, terima kasih kerana sudah datang. Ya. Buka apa ini, Wi? Hari ini saya mi Bandung. Mi Bandung. Ya. Ini banyak kita berbuka dengan seri muka lah, Wi. Sebab apa? Daripada 3 perlawanan yang dilangsungkan, 2 perlawanan berakhir dengan keputusan seri. Kecuali ada satu kemenangan mutlak yang telah berjaya dicapai oleh pasukan daripada warga kota. Kita akan sampai ke segmen tersebut kemudian. Namun begitu kita akan bercerita terlebih dahulu tentang perlawanan yang dilangsungkan di Stadium Darul Makmur. Lama dah sunyi sebab perlawanan tertangguh. Seri Pahang kena bermain di Al-Star terlebih dahulu dan kemudiannya perlawanan tersebut dilaporkan masih lagi meninggalkan kesan yang mendalam kepada mereka. Mereka balik dengan semangat yang berkobar-kobar untuk memastikan bahawa penyokong-penyokong mereka dapat ataupun terhiburlah melihatkan perlawanan yang dilangsungkan buat pertama kalinya di Darul Makmur. Ya, pada awalnya terhibur kerana mereka mendalui jaringan dan satu tindakan individu daripada Dago yang baik menjaringkan gol. Kesan daripada ketika lawan Kedah tempoh hari, ya betul, kalau menafikan hak mereka ketika mentang Kedah tu jaringan tu boleh diambil kira. Jadi untuk start dekat tuan rumah di tempat sendiri, ya betul, kalau ikutkan mereka untuk game menentang pada game tadi mereka sebenarnya boleh diambil kira sebagai menang, tetapi mereka draw cukup baik untuk mereka, sekurang-kurangnya mendapatkan satu mata. Awak kata draw baik untuk mereka? Ya, daripada mereka kalah, daripada mereka, ya betul, kalau ikutkan tadi mereka boleh mengekalkan daripada jaringan 1-0 Yep, tapi sebab mereka dibolusi dan pada mereka last 5 minit. Ya. Alright, secara keseluruhan persembahan yang ditunjukkan oleh anak-anak buah Christophe Gamel ini, saya rasa ada banyak perubahan yang dapat ditunjukkan. Mereka lebih berdisiplin, mereka lebih mantap, mereka lebih kompak, terutamanya di bahagian tengah. Banyak created chances untuk pasukan ini. Cuma sekali lagi lah, macam biasa yang sering dialami oleh banyak pasukan dalam tournament ini adalah untuk mendapatkan jaringan. Ya. Salah satu jaringan yang dihasilkan oleh Hidalgo tadi, kalau anda dapat perhatikan, adalah satu gol yang cukup berkualiti sebab ianya dihasilkan daripada luar box. Betul. Jarang ada players yang mampu untuk melakukannya. Saya bercerita tentang
pemain tempatan tetapi kalau lihat dia mempunyai banyak ruang, dia bawa bola ni ke depan, pemain-pemain pertahanan PJ City semuanya menunggu di belakang, mengatakan bahawa mungkin akan ada berlaku hantaran terutamanya kepada pemain nombor 8 kat sebelah tu, iaitu Billy Katkio. Namun begitu dia melakukan percubaan. Kat sini kita nak bagi kredit pada Hidalgo nombor 1. Dan talking point yang kedua adalah mengenai kegagalan Kalamullah Al-Hafiz untuk menepis bola rembatan itu. Betul, saya setuju ni. Apa yang Haji masukkan ni dengan corak bagaimana Hidalgo mendapatkan gol. Dia berebut bola, menang bola daripada kawasan tengah. Kemudian larian bersama bola di bahagian tengah, masuk ke dalam kerana dia bergerak di sebelah kanan. Okey. Kaki kiri, so dia ambil angle untuk masuk ke dalam untuk mendapatkan ruang yang besar untuk melakukan rembatan tanpa diberikan tekanan oleh pemain pertahanan. Itu pun kita nak cerita juga. Ya, mana midfielder anak-anak buah Pimaniam? Ya, betul. Gap yang jauh kerana defender besar gap tu. Ya, gap tu dah defender berada dalam D-box mereka sendiri. Dan untuk Kalamullah, saya tak nafikan bahawa rembatan tu rembatan yang baik kerana kita ada dia kecuali bola perjalanan bola tu ada bounce sikit, ada bounce sikit dan Kalamullah timing yang tak tepat. Timing yang tak tepat. Okey. Ini akan memberikan satu semangat terutamanya kepada penyerang import pasukan Seri Pahang ini untuk mereka mencipta lebih banyak peluang untuk mendapatkan lagi banyak kejayaan dan juga jaringan. Kepada PJ City pula, apakah ini merupakan satu setback selepas tempoh hari begitu gah sekali menjadi topik perbincangan dalam kancah bola sepak tempatan ini kerana mereka telah berjaya mengejutkan TFC. Perkataan terkejut tu, jangan terkejut. Sebabnya ini adalah tim yang trust the local. Ya. Berbanding dengan pasukan TFC tempoh hari. Okey, mungkin TFC itu merupakan perlawanan pertama mereka bermain dalam bulan Ramadan. Ini sedikit sebanyak memberikan sedikit impact kepada mereka. Tetapi bagi PJ City, dia ada dua talking point kat sini. Satu, mereka dibolosi awal, dan keduanya, semangat juang mereka. Fighting spirit yang mereka tunjukkan dalam game ini. Betul. Itu Pimaniam terapkan kepada pasukan yang pemain yang pasukan dan pemain yang tak ada pemain import. Mereka bekerja keras sebagai satu tim unit waktu menyerang dan attacking yang baik. Dan konsisten apabila Mania meletakkan attacking third tu, saya tertarik bila Mahali, Kumaran dengan Darren yang tiga pemain ini kalau masuk attacking third mereka akan memuncakkan cekan pertahanan lawan, mereka dapatkan gol. Itu yang cara mereka baik dan itu terbukti kalau Terengganu bawa kepada untuk menentang pasukan Pahang. Betul, kita dapat lihat bahawa bila perubahan pemain ini dibawa dan defender pasukan Pahang juga ada perubahan bila Marshall tidak beraksi, kemudian mendikitkan sedikit pada awalnya Nicholas Surat dan juga Muslim. Ya, Muslim. Pada awalnya agak mereka bermain lebih tenang, lebih kompos untuk menyekat tiga penyerang ini. Tapi pada masa yang sama kita dapat lihat kalau ikutkan balik macam mana cara PJ City mendapatkan gol tu is not dalam D-box untuk dapatkan gol, tapi di luar D-box rembatan terus, dan saya rasa ini ada sedikit kelemahan daripada pasukan Pahang ketika bertahan di luar kawasan penalti. Dua game untuk pasukan Pahang. Belum ada kemenangan untuk mereka. Kalah 1, draw 1. Pemain-pemain sudah boleh menerap corak latihan yang ditekankan oleh Christophe Gamel ini ataupun masih lagi nak perlukan masa? Sebab kalau perlukan masa, kena ingat tau, tak boleh terlalu lama. Masa itu akan berjalan. Dan perlawanan-perlawanan yang bakal dilalui oleh setiap pasukan, termasuklah Seri Pahang sendiri, semakin lama semakin hampir. Macam mana, Bi? Betul, saya setuju je. Kalau ikutkan bila Haji cakap satu game kalah, satu game menang, kita nak tengok kedudukan di mana mereka sebelum perlawanan ni. Mereka di tempat ke tangga 11, kalau menang mereka boleh naik jump terus ke 3 tu, boleh duduk ke tangga ke 6 terus kerana tangga ke 6 ada 2. Tapi bila Pahang draw dapat 1 poin, so dia berebut di tangga ke-8 lagi. So duduk di tangga ke-8 ke bawah. Jadi memang betul, saya setuju bila poin tu diambil kira kerana bermain di tempat sendiri, jaringan mereka dapatkan dulu, sepatutnya perlu mengekalkan untuk mendapatkan 3 poin. Tapi apapun, untuk Christopher Gamel lakukan pada pasukan dan pemain, saya nampak agak tertarik sebenarnya dalam corak permainan yang ada dalam Sukan Pahang. Saya rasa Pahang akan memberikan sedikit cabaran lagi. Jika sepatutnya konsisten tadi, kalau mereka menang tadi, game ketiga saya rasa mereka ada lagi
momentum yang baik untuk dapat kemenangan. Kena tunggu sikit lah Ya. penyokong-penyokong pasukan Seri Pahang ini untuk memberikan sedikit ruang dan juga masa kepada Christophe Gamel mengemudi dan juga memastikan bahawa gandingan daripada Barisan Pertahanan Muslim, Nicholas Suirat dan kemudiannya seperti biasalah kita tahu bahawa David Rowley merupakan pemain yang dah lama bermain dalam Liga Tempatan. Mereka juga ada Nur Azam Aziz. Cuma mereka pemain-pemain yang kita sebutkan ini yang perlu tampil untuk menghasilkan satu permainan yang lebih berkualiti untuk membantu pasukan Seri Pahang. Baik, PJ City. Kita tertarik dengan persembahan yang mereka tunjukkan. Daripada 4 perlawanan, so far mereka kalah sekali saja. Let's talk. Orang lelaki cakap, let's talk about dia punya performance so far dalam 2 perlawanan ini. Mereka dapat 4 gol daripada 2 perlawanan. Mereka banyak bergantung kepada pemain-pemain tempatan. Dan jaringan yang dihasilkan oleh siapa sahabat kita ni? Barat Kuma. Pada 5 minit yang terakhir merupakan satu jaringan yang cukup penting. Kelegaan untuk mereka cross Banjaran Titiwangsa nak balik ke KL. Ya, betul. Kalau itu saya rasa Coach Maniam pun dah letakkan satu target sebenarnya. Kalau boleh of course menang, kalau boleh lagi bagus draw dan jangan kalah. Tapi apa yang berlaku untuk Barat Kuma, pemain gantian dia dimasukkan sebagai pemain gantian 5 minit terakhir ini. Datangnya pun daripada satu set piece daripada sepakan penjuru Muslim. Satu percubaan daripada luar. Satu timing, satu target ball yang baik ke arah sebelah kiri penjaga gol. Saya rasa ini satu saya nak panggil bukan lagi kejutan. Mungkin ada macam pertikaian mengatakan bahawa ke dalam kedudukan offside, tetapi jaringan itu tetap diterima oleh pihak pengadil dalam perlawanan ini. Pengadil pun tetap menjadi nampak keputusan yang pada awalnya tidak dikira, tapi setelah pengadil berbincang dengan pembantu pengadil di dalam satu situasi yang saya anggap mungkin jaringan itu dibenarkan. Okey, sebelum kita bincang lagi, ayuh kita dengar apa komen daripada Christophe Gamel mengenai keputusan seri 1-1 menentang PJ City, perlawanan pertama mereka di tempat sendiri pada musim ini. You were there like me, I think. It was a good game of football, good show. I'm sorry, but once again, when a referee say it's offside, it's offside. Normally, I don't see anyone coming back on the decision. They put pressure on him, and I don't know. You have seen the image. The rules is clear. If the guy is making action, he disturb the action. Clearly offside. But okay, I don't go back in this. Because I'm tired because it's the second time and I understand that each time it doesn't go in our favor. So except this disappointment, I'm happy about the boys' mindset. They really go until the end, and we have seen that at the end of the game it was a bit hard because the tiredness was there. We pay a bit the bill of the big trip to Kedah, but I have to say they keep. Our problem is a bit to keep consistency and really to kill when you have the opportunity to score. It's still. Fortunately, we have 5 days, so it's important to help everyone to recover well, to let the disappointment going away, and to restart with a fresh mind to play against a strong team of Melaka who need also point. You made 3 changes in your lineup tonight. So overall, are you satisfied with the boys' performance? The boys who come in, or from the changing from the beginning? What do you mean? From the beginning. From the beginning, you think I change how many players? 3? 5? You during the game? No, from the starting lineup. Starting lineup? Oh, just Martial was changed. Martial was changed from the beginning. No, from against Kedah. Your first 11 against Kedah and your first 11 against. No, I think you.
Just Martial change. Yeah, okay. No, but he didn't. He got a problem at the warm up. Still, he didn't digest the trip, and he feels something muscular. So we didn't take any risk on that. So voilà, the lineup of the beginning was only clearly Martial change and Nick Swirad entering just on his position. I changed the organization, if you want to know. It was not the same organization, tactical, because we are at home and we want to put more pressure on the opponent. That's all. Maybe your comment on Minshu Kamel. Faham tak dia cakap? Cakap we ke? We. Alright. Next game untuk pasukan Pahang. Mereka akan berdepan dengan Melaka United. Mereka akan bermain sekali lagi di tempat sendiri. Hari Sabtu ni, 16 hari bulan 4. Itu adalah perlawanan mereka, weh. Perancangan mereka, weh. Saya rasa kalau mereka mengekalkan corak permainan, performa bagian ni, momentum ni, mereka ada peluang kerana kita ambil kesempatan kepada pasukan Melaka yang tewas. Sekali lagi, dah 2 perlawanan berturut-turut ini. So, saya rasa peluang untuk sekali lagi untuk pasukan Pahang. Jika apa yang mereka lakukan 2 perlawanan, Kedah dengan hari ini punya perlawanan, mereka ada peluang. Alright, PJ City pula mereka akan bertandang ke Seremban untuk berdepan dengan pasukan Negeri Sembilan. Juga perlawanan yang akan dilangsungkan insya-Allah 16 hari bulan April. Kita rehat sekejap, jumpa lagi selepas ini. I think it was a very tough game. They are very physical. We played 2 days ago, so we were a little bit tired, but it's a pity because we worked so hard, and after the decision was not clear, they tell it was offside, and after they take back, if it's no VAR, the decision should be only 1, no? It's not 2. But okay. so you start your performance like first goal to Pahang from you. Yeah, I'm happy that I could score and help the team. That a pity again that we didn't get the 3 points, but I'm sure next week we are gonna have it. With the red issue in Kedah and the PGC goal, the controversy goal, so maybe your comment, how does it affect the players mentally? I think it affects us a lot because we are working so hard, and last game we got robbed because it was clear that 2 goals were valid, and now this again. As I told you, like if it's no VAR, if it's VAR, you can check the decision again and make again. But if no VAR, the decision is only 1. They told offside, and after they come back, so they cannot do that. Okay, Hidalgo, after a few games, what makes you, what moves different from you tonight? I don't know. I have the chance to shoot more in goal. I shoot, I think, 2 or 3 times. So I think game by game I will be more confident and looking forward to scoring more. Manuel Federico Hidalgo Gasparini berusia 22 tahun. Pemain yang berasal daripada Argentina dan ketinggiannya 1.67 meter saja. Macam mendiang Maradona jugalah ketinggian dia, lebih kurang sama macam itu juga. Dia ni sebenarnya kalau ikutkan dia mempunyai pengalaman dengan pasukan Benfica, tim yang kalah tempoh hari quarter final Champions League. Boleh sebut macam tu? Boleh. Terima kasih. Dan juga ada pengalaman dengan klub Sheffield Wednesday di Liga Premier Inggeris. Alright, kita akan lihat nanti bagaimana keupayaan Hidalgo dalam pelawanan-pelawanan mendatang nanti. So, kita ada menghantar wakil sebenarnya di Darul Makmur tu. Jom kita bersama dengan beliau ketika ini, dah lama tunggu. Assalamualaikum. Inilah antara hot item di Eswari Nawi, kalau anda nak tahu. Wow, itu satu pujian ya Haji. Waalaikumsalam Haji, Abang Ori. Alright. Hari ini buka apa? Hari ni lepas cross untuk 7.30 tadi, sempatlah buka sup ayam depan stadium ni. Itu je? Macam Itu mana je, nak membesar sempat. macam ni? Okey. Balik kepada game, Seri Pahang bermain buat kali yang pertama di Stadium Darul Makmur.
Penyokong-penyokong mereka sudah pasti mahu menyaksikan keupayaan sebenar pasukan Seri Pahang ini dengan kendalian daripada Christoph Gamen. Mereka tidak mahu lagi hanya menjadi sebagai pasukan tambahan saja. Bagaimanakah reaksi penyokong-penyokong melihatkan keputusan seri ini untuk mereka dalam perlawanan di Darul Makmur? Okey, Haji, apa yang saya dapat kongsikan ketika ini, barisan penyokong Seri Pahang FC sedang menanti barisan pemain Seri Pahang untuk keluar menaiki bas. So, maksudnya kalah, menang ataupun seri, mereka tetap berada di belakang skuad Tok Gajah ini untuk memberi sokongan sehingga akhir musim ini. Dan especially apa yang dapat saya kongsikan ketika gol kontroversi PJ City tadi, memang sorakan bu daripada penyokong Seri Pahang tu kuatlah. Kira melihat jaringan tersebut, pertikaian yang berlaku antara pemain-pemain PJ City, Seri Pahang yang turut terlibat dengan keputusan daripada pengadil. So, bagaimana tiba-tiba daripada tak gol jadi pada gol, Kira? Okey, saya sempat bertanyakan perkara itu kepada assistant coach PJ City tadi. Dia tidak berkongsi banyak dengan saya, tapi mereka cuba untuk convince referee untuk mengatakan ia adalah gol untuk PJ City, dan akhirnya referee setuju yang jaringan daripada barat itu adalah gol, dan keputusan satu sama, Seri Pahang 1 dan juga PJ City 1 aja. Baik, terima kasih banyak Kira. Shakira, boleh macam tu lagu dia. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi untuk memberikan laporan tentang perlawanan yang telah pun berlangsung sebentar tadi berakhir dengan keputusan seri 1 sama.